Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pembelajaran matematik hari ini kita masih lagi berada dalam bab 3. Jadi hari ini cikgu akan ajar cara membina pernyataan dalam bentuk implikasi. Yang pertama, jika P maka Q, dan satu lagi P jika dan hanya jika Q. Okey, bagaimanakah anda membina pernyataan dalam bentuk implikasi? Okey, di sini kita ada situasi. Dia kata, cikgu ni berkata kepada anak muridnya, uh, okey, sebelum tu anak murid ini bertanya kepada gurunya, iaitu, cikgu, bolehkah saya bermain bola di padang? Okey, cikgunya menjawab, jika kamu dapat menyiapkan semua soalan, maka kamu boleh bermain di padang. Okay, implikasi daripada sini, okay, jika P maka Q. Pernyataan jika P maka Q dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P dikenali sebagai antijadian, Q dikenali sebagai akibat. Bila ada sesuatu mesti ada akibat. Okey, kita hanya tambah perkataan jika dan maka dalam ayat tersebut. Okey, contoh. Okey, bentuk implikasi jika P maka Q dengan antijadian dan akibat berikut. Okey, A, dia bagi dah. Antijadian adalah K boleh dibahagi tepat dengan 5. Akibat dia, K ialah gandaan 5. Okey, kita nak gabungkan perkataan ni dengan menambah perkataan jika dan maka. Jadi, kita akan dapat jika K boleh dibahagi tepat dengan 5, maka K ialah gandaan 5. Okey, seterusnya kita tengok contoh B. Antijadian dia adalah set K subset kepada set L. Akibat dia NK lebih kecil dan sama dengan NL, bilangan NL. Okey, jadi bila kita gabungkan dengan menggunakan perkataan jika dan maka, ia akan menghasilkan jika set K subset kepada set L, maka NK, bilangan NK lebih kecil dan sama dengan NL. Di sini dia sangat senang tau. Sebab kita hanya tambah perkataan jika dan maka. Yang ni, yang pertama ni antijadian, yang kedua tu akibat. Okey, contoh 9. Contoh 9 ni dia suruh tentukan antijadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q. Yang ini kita kena asingkan, kita kena tentukan yang manakah antijadian, yang manakah akibat berdasarkan implikasi yang dia bagi. Okey, A. Dia kata jika X ialah faktor bagi 16, maka X ialah faktor bagi 64. Jadi antijadian dia adalah X ialah faktor bagi 16, manakala akibat ialah X ialah faktor bagi 64. Seterusnya kita lihat kepada B. Jika X tolak Y lebih besar daripada kosong, maka X lebih besar daripada Y. Jadi antijadian dia yang ini, yang depan ni, X tolak Y lebih besar daripada kosong, akibat dia adalah X lebih besar daripada Y. Awak ingat antijadian berada di depan, akibat berada di belakang. Okey. Okey, seterusnya implikasi P jika dan hanya jika Q. Okey. Selain implikasi jika P maka Q, implikasi P jika dan hanya jika juga kerap digunakan dalam penakbulan logik. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi berikut, iaitu jika P maka Q, jika Q maka P. Yang ini kalau dia bagi ayat dia P jika dan hanya jika Q, maksudnya dia ada perkataan jika dan hanya jika. Bila dia suruh buat dua implikasi, kita asingkan jadi jika P maka Q, jika Q maka P. Ada dua. PQ tu adalah ayat. Ayat tu bergantung kepada soalan. Kita just tambah perkataan jika dan maka. Okey, ingat. Bila dia bagi implikasi jika dan hanya jika, kita kena pecahkan kepada dua, iaitu jika P maka Q, jika Q maka P. Benda ni senang sahaja. Okey, contoh 10. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Okey, A. Jika K ialah nombor perdana, maka K mempunyai dua faktor sahaja.
Okey. Satu lagi ayat. Jika K mempunyai dua faktor sahaja, maka K ialah nombor perdana. Kalau awak tengok ayat di atas dan ayat di bawah, dia sama sahaja, cuma dia tukar tempat duduk. K ialah nombor perdana, dia letak kat belakang untuk pernyataan yang kedua tu. Untuk ayat yang kedua. Okey? Gitu je. Tapi soalan dia suruh bentukkan P jika dan hanya jika Q. Okay, jadi kita nak buat dalam bentuk ni. Jadi cara dia adalah kita ambil yang depan dulu sebagai P, yang belakang ni sebagai Q. Jadi ayat dia adalah K ialah nombor perdana jika dan hanya jika K mempunyai dua faktor sahaja. Nampak tak? Dia tambah perkataan jika dan hanya jika. Yang lain tu dia ambil daripada ayat yang dibagi sahaja. Sangat senang. Tak payah kira pun. Okey. Seterusnya B. Jika Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear, maka N sama dengan 1. Ayat yang pertama ni, yang ini, sebelah jika ni, sebelah perkataan jika ni, sebelah perkataan jika adalah pernyataan P. Sebelah perkataan maka adalah Q. Jadi, ayat yang kedua tu dia terbalikkan. Q berada di depan. Maksudnya, jika N sama dengan 1. Maka, Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Dia terbalikkan. Okey, seterusnya. Macam mana kita nak gabungkan kedua-dua ayat ni menggunakan perkataan jika dan hanya jika. Okey, kita tengok penyelesaian dia B. Jadi, ayat dia akan jadi Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear jika dan hanya jika N sama dengan 1. Ini pernyataan P, ini pernyataan Q. Okey. Contoh 11. Tulis dua implikasi berdasarkan implikasi P dan berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q. Okey. Yang ini pun senang. Dia kata dua implikasi. Sama macam contoh 10 lah. Okey. Jadi A, dia bagi tahu punca kuasa 2R sama dengan 15 jika dan hanya jika R sama dengan 225. Jadi kita nak buat dua implikasi, kita ketentukan yang mana P, mana Q. Jadi yang depan ni P, yang belakang ni Q. Jadi implikasi yang pertama adalah jika punca kuasa 2R ialah 15, maka R sama dengan 225. Implikasi kedua adalah jika R sama dengan 225, maka punca kuasa 2R ialah 15. Okey, sama juga macam B, dia bagi tahu X lebih kecil daripada 6 jika dan hanya jika X tambah 10 lebih kecil daripada 16. Jadi implikasi yang pertama adalah jika X lebih kecil daripada 6, maka X tambah 10 lebih kecil daripada 16. Manakala implikasi kedua adalah jika X tambah 10 lebih kecil daripada 16, maka X lebih kecil daripada 6. Senang sahaja. Kita just tambah perkataan jika dan maka sahaja. Jadi implikasi tu, yang pertama ambillah yang depan ni dulu sebagai P. Lepas tu belakang ni Q. Untuk implikasi kedua, kita terbalikkan daripada implikasi yang pertama. Sangat senang. Okey? Okey, jadi untuk pembelajaran hari ini, cikgu nak awak buat latihan dalam buku teks muka surat 65. Praktiskan diri 3.1D, nombor 1, 2, 3 dan 4 dalam buku latihan. Boleh tengok contoh berdasarkan buku teks sebab tadi cikgu terangkan pun berdasarkan contoh-contoh dalam buku teks. Okey, jadi kita akan bincang pada kelas berikutnya. Sekian, terima kasih.